Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan memberikan taklimat tentang cabaran bola tampak MSSJ dalam talian 2021. Acara ini akan berlangsung sepanjang 1 September hingga 25 September 2021. Baiklah, untuk penerangan tentang cabaran kemahiran bola tampak MSSJ dalam talian 2021, bagaimana saya terangkan tadi, tarikhnya adalah 1 hingga 25 September 2021. Tarikh tutup penyertaan 25 September 2021. Kita tengok syarat-syarat penyertaan. Yang pertama, secara individu mengikut kategori umur. Dia ada dua kategori, iaitu bawah 18 dan juga bawah 12. Jadi kita akan masuk dalam cara kategori bawah 12. Kemudian yang kedua, setiap sekolah boleh menghantar maksimum 12 penyertaan bagi setiap kategori. Jadi sekolah SK Bandar Tinam boleh menghantar sebanyak 12 penyertaan video ke peringkat MSSJ. Sekiranya melebihi 12 video yang dihantar, 12 penyertaan, kita akan buat penilaian dan pemilihan lah mana yang terbaik, 12 yang terbaik. Tapi sekiranya tidak cukup 12, maka kita akan hantar semua video yang kita ada lah, penyertaan yang kita ada. Kemudian setiap penyertaan akan terus menerima sijil penyertaan peringkat MSSJ, peringkat negeri Johor. Jadi siapa-siapa yang mengikuti cabaran kemahiran bola tampar ini, sekiranya videonya dihantar, maka dia akan terus mendapat sijil penyertaan MSSJ negeri Johor lah. Jadi rugi siapa-siapa yang tidak mengambil kesempatan ini untuk merebut sijil peringkat negeri. Kemudian yang ketiga, pendaftaran penyertaan mestilah melalui sekolah. Ini JPK Koko ataupun Setia Isu Sukan yang akan uruskan pendaftaran, ataupun peringkat sekolah yang akan menguruskan pendaftaran lah. Jadi jangan risau tentang pendaftaran, hantar saja video. Kemudian yang keempat, terbuka kepada semua pelajar yang bersekolah di bawah KPM dan sekolah ahli gabungan MSSJ. Jadi kita ni antara yang layaklah untuk menyertai. Kaedah dan format pertandingan. Apa dia kaedah dan format pertandingan? Yang pertama, peserta hendaknya menyelesaikan 3 kemahiran disenaraikan melalui rakaman video. Nanti saya akan terangkan dan bagi contoh video apa sahaja kemahiran yang perlu dilakukan oleh peserta. Kemudian yang kedua, pastikan kemahiran yang dirakam dapat dilihat oleh juri. Jadi, setiap apa yang dilakukan oleh peserta mesti dalam rakaman, tidak boleh diedit. Maknanya kita rekod daripada awal sampai habis. Barulah kita hantar video tersebut. Kalau masih tak berpuas hati, boleh rekod semula. Tapi memang syarat dia kena bermula daripada awal sampai habis. Yang ketiga, kamera video mesti diletakkan di tempat yang tetap, tidak boleh digerakkan sepanjang rakaman. Kena letak satu posisi saja. Kamera mesti ada satu tempat saja tapi pastikan dia punya view nampak apa yang kita nak buat. Cabaran-cabaran yang kita akan buat. Jangan alih-alihkan kamera. Jangan ada suntingan ataupun edit langsung dalam video yang dirakamkan. Ni yang keempat. Rakaman video dalam bentuk melintang. Mesti dalam bentuk landscape. Melintang bukan menegak. Contoh ni. Ni dalam menegak tak boleh. Kita kena rakam video dalam bentuk melintang seperti ini. Kemudian tidak boleh disunting. Jangan edit langsung. Video yang dibuat tidak boleh diedit. Pastikan ia dirakam secara berterusan sampai habis kemahiran yang dirakamkan. Nombor 5, format video yang dihantar hendaklah menggunakan saiz 1280 x 720 HD ataupun 720p atau 1920 x 1080 Full HD 1080p dan berbentuk MP4
atau MOV. Jadi format video yang hendak dihantar mestilah format MP4 ataupun MOV. Saiz dia 720p ataupun 1080p. Okey, yang keenam. Tak apa, yang ini nanti hantar je video, nanti ustaz akan bantulah untuk convert ke ataupun memastikan bahawa format video itu adalah betul. Yang penting anak-anak ataupun ibu bapa menghantar satu video yang betul lah. Kemudian ustaz akan bantu untuk formatkan ataupun kita edit lah, convert dan sebagainya. Yang keenam, peserta hendaklah berpakaian sukan yang kemas serta berkasut. Dalam melakukan aktiviti kemahiran ini, peserta mestilah berpakaian sukan dan juga mesti berkasut. Kemudian yang ketujuh, peserta perlu melakukan kemahiran yang dipertandingkan dalam masa tidak melebihi 4 minit mengikut urutan. Pengenalan diri, menyangga, mengumpan, gabungan menyangga dan mengumpan. Video mestilah tidak lebih daripada 4 minit. Jangan lebih 4 minit. Maksudnya, bermula daripada pengenalan diri, kemudian kemahiran pertama 1 minit, kemudian ada rehat antara satu kemahiran ke kemahiran berikutnya 20 saat, kemudian cabaran yang kedua, kemahiran yang kedua selama 1 minit, kemudian ada rehat 20 saat, kemudian cabaran ataupun kemahiran yang ketiga, sehingga selesai. Semuanya itu mesti tidak melebihi 4 minit. Tak apa, buat je dulu. Rasanya tidak akan lebih daripada 4 minit. Kalau kita buat betul masa yang ditetapkan, insya-Allah video tidak akan melebihi 4 minit. Kemudian yang ke-8, masa yang diperuntukkan akan dikira sebaik kemahiran dimulakan, tidak termasuk pengenalan diri. Jadi, masa yang diperuntukkan itu, 1 minit cabaran tu adalah bermula daripada kita mulakan kemahiran. Pengenalan diri tak dikira sebagai 1 minit yang diperuntukkan. Pengenalan diri, dah habis pengenalan diri, mulakan kemahiran pertama, mula je kemahiran pertama, dikira 1 minit tu. Jangan lebih 1 minit tersebut. Tapi rasanya tidak lebih ikut 1 minit. Ikutlah. Okey, itu untuk kaedah dan format pertandingan. Apa-apa sahaja permasalahan atau persoalan, boleh tanya dengan ustaz dalam grup ini. Okey, untuk cabaran dia, kemahiran yang dipertandingkan. Apa dia kemahiran yang dipertandingkan? Yang pertama, menyangga ataupun digging selama 1 minit. Ni yang murid-murid kena buat. Selepas pengenalan diri, murid-murid perlu membuat kemahiran menyangga ataupun digging selama 1 minit. Cara wajib. Tapi dalam 1 minit tu apa dia yang kena buat? Ni, wajib ni adalah digging ataupun menyangga 10 kali berturut-turut. Dengan bola yang disangga hendaklah melebihi ataupun melepasi aras kepala dalam kedudukan setempat. Ini acara wajib. Kita kena digging bola tu. Digging macam mana? Nanti ustaz akan tunjuk video dia. Dan bola tu mesti melebihi paras kepala. Sekurang-kurang mesti melebihi paras kepala 10 kali berturut-turut. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis yang wajib boleh terus kepada acara bebas. Acara bebas sama juga digging, cuma disertai selepas selesai aktiviti wajib, peserta bebas menyangga mengikut tahap kesukaran dan kreativiti. Yang ni dah habis tadi 10 kali digging, 1 dah timbang 10 kali digging. Kemudian peserta boleh buat acara bebas dengan kemahiran dan kreativiti yang kesukaran yang nak dibuat lah. Contoh, digging sambil tepuk tangan. Sambung balik digging sambil tepuk tangan, digging. Ataupun buatlah berselang apa-apa saja perbuatan mengikut kreativiti dan kesukaran. Yang ini ada markah ekstra. Okey. Acara wajib 10 kali ni ada markah dia 10 kali. Ada 10 markah kalau kita memang dapat buat 10 kali berturut-turut. Kemudian acara bebas dia ada markah dia. Markah kreativiti dia berapa dan berapa kali dia buat.
kemudian berapa darjah kesukaran dia dan berapa kali dia buat kesukaran tu. Itu semua ada markah. Kiranya acara bebas ni adalah markah tambahan, bonus. Acara wajib yang ini, tapi yang ini adalah markah tambahan ataupun markah bonus. Okey, selepas habis 1 minit ataupun kurang 1 minit, bolehlah berehat 20 saat sebagai persediaan aktiviti seterusnya. Jadi kalau boleh kita set masa 1 minit, tak, okey, jalan, digging 1, 2, kita timbang bola, digging bola selama 10 kali, lepas 10 kali sambung terus untuk aktiviti bebas, buatlah macam mana sekalipun yang dirasakan sesuai. Kemudian dalam masa 1 minit, kalau tak habis 1 minit pun tak apa, yang penting syarat dia mesti 1 minit. Dah habis yang tu, berehat. Ada masa diperuntukkan untuk rehat 20 saat. Jadi kalau ada jam, setkan 1 minit, habis 1 minit, dah habis, boleh pergi kepada rehat 20 saat. Barulah aktiviti seterusnya kita mulakan. Okey, ni contoh. Contoh dia, Ustaz akan bagi contoh. Ni contoh untuk menyangga ataupun digging. Okey, ni dia contoh pengenalan diri. Kemudian dia akan buat acara wajib yang pertama, kemahiran pertama menyangga. Kita tengok sama-sama video ni contohnya. Jadi Ustaz harap dengan contoh ni anak-anak murid sekalian boleh mudah untuk faham. Okey, sama-sama kita saksikan. Nama saya Nurul. Sekolah saya SMP Taman Merah 2. Johor Bahru. Yang ni dia perkenalkan diri. Lepas habis 10 kali tu terus masuk kepada acara bebas. Buatlah macam mana pergerakan yang dirasakan sesuai, selagi mana timbangan itu boleh berterusan. Setiap stand ataupun aktiviti yang dibuat ada markah dia. Okey, lepas habis je rehat 20 saat, barulah mulakan kemahiran yang kedua. Boleh faham setakat ni? Kemudian setelah habis aktiviti kemahiran yang pertama, dah rehat 20 saat, kemudian kita tengok kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran mengumpan ataupun setting. Ini juga masa diperuntukkan 1 minit. Tak semestinya habis 1 minit. Maknanya maksimum 1 minit. Kalau kurang ataupun kalau kita buat contohlah tak sampai 1 minit pun tak ada masalah. Yang penting mesti selesaikan acara wajib dan juga mesti tambah acara bebas. Okey, acara wajib mesti mengumpan ataupun setting, istilah dalam bola tampar. Peserta perlu mengumpan 10 kali berturut-turut. Macam tadi, menyangga 10 kali berturut-turut. Setting ataupun mengumpan juga perlu 10 kali berturut-turut. Dengan bola yang diumpan hendaklah melepasi aras kepala dan kedudukan setempat. Macam tadi juga, mesti yang bola setting ni, kita setting bola dalam keadaan 10 kali berturut-turut melepasi paras kepala. Tapi memang selalunya kita setting bahagian atas muka, atas kepala. Jadi tak ada masalah sebenarnya untuk melepasi bahagian kepala. Kemudian habis 10 saja 10 kali, masuk terus kepada acara bebas. Selepas selesai aktiviti wajib, peserta bebas mengumpan mengikut tahap kesukaran dan kreativiti. Jadi macam tadilah. Okey, setting dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu baru terus aktiviti bebas. Tahap 1,
2. Contohlah nak tepuk tangan boleh, nak tepuk bawah peha boleh, nak pegang lantai boleh macam yang tadi ditunjukkan. Apa-apa saja boleh dalam tempoh 1 minit. Dua acara ni, acara wajib dan juga acara bebas ni mesti dibuat dalam masa 1 minit. Kalau seandainya buat tak sampai 1 minit boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma masa diperuntukkan adalah 1 minit. Habis sahaja kita buat aktiviti ni. Contohlah ada 1 minit bunyi tit jam kita bunyi ataupun kita punya masa 1 minit ataupun kita dah buat lah, habis dah kita buat acara tu, rehat 20 saat sebagai persediaan aktiviti seterusnya. Dah buat habis, rehat dulu 20 saat sebagai kata orang tu gap lah antara satu kemahiran kepada satu kemahiran. Okey. Ustaz nak tunjukkan contoh kemahiran setting yang kedua. Apa tu setting ataupun mengumpan? Boleh tengok yang ni lah. Dia buat 10 kali kemudian terus kepada acara bebas. Okey. Jadi untuk lebih faham, anak-anak dan juga ibu bapa boleh melihat. Sepuluh kali terus. Masuk terus acara bebas. Kalau terberhenti tak apa, boleh teruskan je. Yang penting semua aktiviti tu mesti dalam kamera. Nampak, juri boleh nampak. Dia tepuk tangan, dia pegang lantai, dia tepuk tangan bawah peha. Okey, habis. Sama ada 1 minit ataupun tak sampai 1 minit pun tak ada masalah. Yang penting peruntukan yang wajib tu ada dan juga acara bebas ada. Lepas dia habis, sama juga rehat 20 saat. Kemudian dah habis yang selesai yang tadi, gabungan yang kemahiran yang ketiga adalah gabungan menyangga dan juga mengumpan. Dua-dua mesti dibuat. Okey, acara wajibnya peserta perlu melakukan gabungan kemahiran menyangga dan mengumpan berselang-seli 2 kali sebanyak 5 urutan. Macam mana? 2 kali menyangga, 2 kali mengumpan dan kembali ke aksi menyangga untuk urutan kedua. Okey, contohnya Ustaz terangkan sikit. Kita buat digging ataupun menyangga ni 2 kali. Start 2, kemudian masuk kepada setting ataupun mengumpan 2 kali. 1, 2, kemudian digging balik 1, 2, kemudian setting balik 1, 2, kemudian digging balik. Cukup 5 kali. Tadi mula dengan 1 digging, 2 setting, kemudian 3 digging, 4 setting dan yang kelima adalah digging. Semua mesti 2 kali. Selepas turutan yang kelima, digging yang kelima, dah tak perlu lagi sambung. Okey, dia 5 kali berturutan. Digging 2 kali, setting 2 kali, digging 2 kali, setting 2 kali, digging 2 kali. Lepas tu dah boleh habis. Yang ini tak perlu ada acara bebas. Ini je, 5 kali ni saja. Boleh faham Jadi dia tapi perbuatannya mesti 2 kali. Dia tak ada acara bebas. Ini saja, lepas dia habis 5 kali tu, okey, boleh dikira dah selesai dan boleh tamatkan rekod rakaman video lah. Ini sebagai contohnya. Okey. Tengok perbuatan dia akan buat 2 kali digging ataupun menyangga, 2 kali setting ataupun mengumpan, kemudian balik semula ke digging 2 kali, kemudian balik semula kepada setting 2 kali dan akhir sekali dengan digging 2 kali. Kita tengok rakaman ini untuk lebih faham.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Okey, sepatutnya dia dah boleh habiskan, tapi dia tambah tak ada masalah. Lebih tak ada masalah. Kalau lebih 5 kali berselang-selang tak ada masalah. Yang penting jangan kurang. Tadi dia buat lebih daripada 5 kali berturutan. Okey? Kena buat macam itu. Dah habis 5 kali boleh terus berhenti. Kalau nak buat lebih pun boleh, cuma jangan terlalu banyaklah lebihnya. Lebihkanlah 1 ataupun 2. Dah lepas habis, boleh tangkap bola, kemudian boleh tamatkan rakaman lah. Jadi kira rakaman video itu telah selesai. Tengok kamu punya masa. Kalau tidak melebihi 4 minit, okey. Kalau melebihi 4 minit, kena ulang semula rutin daripada awal tadi. Boleh faham? Jadi masa diperuntukkan adalah 4 minit bermula daripada pengenalan diri sehinggalah habis tamat kemahiran yang ketiga ini. Lepas tu matikan rakaman, kemudian tengok masa. Kalau masa melebihi 4 minit, kena buat semulalah video tu. Maknanya dah melebihi masa yang diperuntukkan. Jadi peralatan yang diperlukan. Peralatan yang diperlukan yang pertama bola tampar. Ini untuk rakaman yang sebenar. Pihak sekolah akan menyediakan bola tampar untuk dipinjam oleh pelajar dan juga ibu bapa lah untuk buat rakaman. Kemudian jam randik ni adalah optional. Boleh guna jam biasa pun boleh, ataupun guna setting kat handset pun boleh. Untuk dalam 1 minit tu untuk tengok. 1 minit jangan lebih 1 minit setiap satu kemahiran tu. Kemudian rehat 20 saat. Kemudian mula cabaran yang seterusnya. Ini jam randik boleh guna handset pun boleh, ataupun guna jam pun boleh, tak ada masalah. Kemudian yang ketiga alat perakam video lah. Ni paling senang, guna handphone sahaja. Jadi untuk latihan sebelum rakaman sebenar, ustaz galakkan untuk beli satu bola angin. Dekat kedai RM2 ada, bola biasa tu kan. Belajar dulu untuk menimbang. Belajar untuk digging dulu, berapa banyak yang boleh. Kemudian belajar untuk buat acara bebas setiap yang itu, belajar dulu. Dah rasa sedia, boleh tak mesej ustaz, cakap nak buat rakaman, ustaz akan bagi pinjam bola tampar sekolah punya. Jadi kamu akan gunakan bola tampar yang sebenar untuk, tapi kalau nak buat rakaman tu 2-3 hari sebelum tu dah kena bagi tahulah. Jadi ustaz, kamu boleh feel dengan bola yang sebenar. Kamu mulakan latihan dengan bola angin kedai RM2 tu untuk kamu latih, biasakan dulu. Apabila kamu dah nak buat rakaman, dalam 2-3 hari kamu feelkan dulu dengan, kemudian kamu pinjam bola tampar di sekolah, bagi tahu ustaz, ustaz saya nak masuk dan saya nak buat video. Ustaz akan bagi pinjam bola tampar sekolah. Kamu boleh buat latihan pula dengan bola tampar sekolah untuk tempoh 2-3 hari. Barulah kamu buat rakaman sebenar. Kalau rakaman tu tak jadi, tak apa, buat lagi sekali. Yang penting jangan ada unsur editan langsung. Kena mesti secara direct berterusan daripada awal pengenalan diri, kemahiran pertama, rehat 20 saat, kemahiran kedua, rehat 20 saat, kemahiran ketiga dan habis. Mesti dalam masa 4 minit ataupun kurang. Jangan melebihi 4 minit. Kurang tak apa. Sebab setiap satu kemahiran tu tak semestinya 1 minit. Kalau kurang pun tak ada masalah. Yang penting acara wajib tu mesti ada. 10 kali tu mesti buat. Acara bebas tu kalau mungkin tak buat lama, buat sekejap je pun tak ada masalah. Boleh faham Yang penting jangan lebih 4 minit. Dan masa rakaman, macam ustaz cakap tadi, tempoh untuk buat video ni adalah daripada 1 September. Kita sekarang dah hari ni 13. Dan penyertaan terakhir perlu dihantar adalah 25. Jadi peserta-peserta kena hantar pada ustaz video tersebut pada sekurang-kurangnya 24 hari bulan. Hari last untuk hantar pada ustaz, untuk ustaz semak. Kemudian ustaz akan pilih
Kalau ada lebih 12 penyertaan, Ustaz akan pilih yang mana terbaik dan barulah Ustaz akan submitkan video tersebut ke pertandingan MSSJ lah. Kalau sekiranya tidak dihantar pada 24, hantar pada 25, sekiranya penyertaan dah melebihi, Ustaz tidak akan terima. Boleh faham ya? Jadi kalau nak hantar video bermula daripada hari ini, boleh belajar dan latihan. Kemudian dah bersedia, boleh buat sepanjang ada berapa hari lagi ni untuk kita buat video. Lepas tu submit pada Ustaz untuk Ustaz tengok nilai betul tak format dia apa semua. Kemudian baru Ustaz akan hantar. Okey? Boleh faham? Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh terus direct tanya pada Ustaz dalam grup ni ataupun boleh personal message dengan Ustaz pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Boleh jelas macam Ustaz cakap tadi, untuk training Ustaz galakkan untuk guna bola angin yang beli di kedai RM2. Sebab apa? Kita punya bola tampar di sekolah terhad. Tidak banyak. Ada lebih kurang dalam 6 ke 7 bola tampar saja. Jadi kalau semua nak pinjam untuk training susah. Jadi training dulu dengan bola angin, rasa dah sedia, rasa dah boleh, baru Ustaz akan benarkan pinjam secara bergila-gila lah. Kongsi orang ni 3 hari, orang ni 3 hari untuk selesai rakaman, orang ni 3 hari ke 4 hari. Sehinggalah tarikh sebelum 24 hari bulan. 24 hari bulan tu mesti dah hantar semua sekali. Kalau boleh awal lagi bagus. Last Ustaz terima adalah 24 malam. Hari 24 tu last lah Ustaz terima. Lepas tu, lepas 24, sebarang video Ustaz tidak akan terima. Boleh faham Boleh faham? Okey, itu saja. Lepas dah habis hantar tu, Ustaz akan proceed lah video tu dan hantar kepada bahagian pertandingan. Okey, itu saja untuk makluman daripada Ustaz. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Mudah-mudahan apa yang anak-anak cuba buat, kemahiran dan cabaran ini memberikan kebaikan kepada kita semua dan akhirnya anak-anak mampu memperolehi sijil peringkat negeri. Terima kasih daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.